Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua murid yang sedang menonton video pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah, kita dah habis cuti selama 1 minggu dan kita kembali semula belajar secara PDPR, iaitu secara di rumah. Okey. Baiklah, untuk kelas pendidikan kesihatan pada kali ini kita nak belajar tajuk jejak kuman. Minggu lepas cikgu dah perkenalkan beberapa jenis kuman yang awak perlu tahu. Hari ini kita akan belajar menjejakkan. Kita nak jejak kuman ini memberikan penyakit apa dekat manusia ni. Okey, jom kita mulakan kelas kita. Sebelum itu cikgu nak semua murid buka buku teks muka surat 84. Buku teks pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan muka surat 84. Okey, kalau dah buka muka surat 84, jom kita baca pantun ini bersama-sama. Tajuk dia jejak kuman. Mari teka penyakit yang disebabkan oleh kuman. Okey, jom kita baca pantun ini bersama-sama dengan cikgu, boleh? Siang malam tersedak-sedak, selalu rasa gatal tekak. Kadang-kala banyak kahak, jarang-jarang sekali yang tidak. Apakah itu? Jawapan dia batuk. Sebab dekat sini dia banyak bagi tahu gatal tekak, banyak kahak. Jadi penyakit ia disebabkan oleh kuman batuk. Okey, kita baca yang kedua. Hacu, hacu, bersin sentiasa. Hidung berair, itu tanda mula. Sapu tangan, guna sentiasa. Halang kuman merebak ke udara. Apakah itu? Kalau awak tengok, dia menggunakan kain untuk pengelap muka lah. Jadi penyakit ini adalah selsema. Jadi selsema ini menyebabkan hidung kita sentiasa ada air lah, keluar hingus. Okey, sebab itulah kita kena jaga penjarakan fizikal. Yang orang duk sebut SOP tu, itulah dia. Kalau sekarang ni kan musim virus COVID-19, jadi kita perlu menjaga keselamatan dan juga kesihatan diri kita. Okay, kita tengok pantun yang ketiga. Garu sini, garu sana. Gatal badan amat terasa. Kebersihan diri penting dijaga agar badan bersih sentiasa. Apakah itu? Jawapan dia, kalau gatal-gatal ni adalah kudis ataupun kurap. Kita sebut kudis ataupun kurap. Dua ni penyakit yang lain lah. Tapi biasanya kalau gatal-gatal ni kudis ataupun kurap. Biasanya dekat mana kita boleh berjangkit kudis dengan kurap ni? Kalau kita pergi main dekat pantai, kita pergi main pasir, ataupun kita pergi main tanah ke kan, kita tak basuh tangan. Kalau kita tak basuh tangan, nanti kuman itu akan naik dekat badan kita. Nanti kita gatal-gatal. Lepas tu kita garu-garu. Lepas tu dia berjangkit pula tempat lain. Contohnya kita gatal dekat kaki. Kita garu kaki kita. Lepas tu kita pegang tangan kita. Dia pun berjangkit dekat tangan pula. Kalau dah mula gatal-gatal ni, kita kena pergi dapatkan rawatan dekat klinik lah. Nanti klinik akan bagi ubat sapu ataupun ubat makan untuk mengurangkan gatal dan juga menghilangkan kudis itu. Okey, baik. Jadi kita dah tahu 3 jenis penyakit, iaitu batuk, selsema dan juga kudis ataupun kurap. Seterusnya cikgu nak perkenalkan. Awak boleh tengok nyamuk apa ini? Ini adalah nyamuk Aedes. Nyamuk dia ada banyak jenis tau. Ada nyamuk yang biasa, ada nyamuk Aedes. Okey, nyamuk Aedes dia berbahaya sikit. Sebab apa? Sebab dia boleh menyebabkan demam denggi. Biasanya kalau waktu-waktu maghrib, waktu-waktu pukul 7 macam tu, banyaklah nyamuk. Tapi kita tak tahu nyamuk yang gigit kita tu nyamuk biasa ke nyamuk Aedes. Okey, kalau kita rasa
kalau kita rasa sakit perut dan cirit-birit, kalau kita ada muntah-muntah, kalau kita ada demam dan sakit kepala, kalau kita ada sakit sendi-sendi kita, sakit badan kita, dan juga kalau badan kita ada warna-warna merah dekat muka, dekat tangan semua, kemungkinan besar kita dijangkiti demam denggi. Jadi kalau kita rasa kita demam, ada simptom-simptom ini, kita perlu pergi dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital secepat mungkin. Ada demam denggi yang boleh membawa maut, iaitu demam denggi berdarah. Okey. Kita tengok sikitlah pasal denggi. Seterusnya kita pergi tengok ni. Tengok ada binatang apa ini? Ini adalah haiwan serangga, iaitu lalat. Awak tengok lalat ni dia bertelur dekat atas makanan. Okey, lalat ni apabila lalat ni kan biasanya kita jumpa dekat tempat-tempat sampah, dekat tempat kotor, tempat najis. Jadi lalat ni dia pergi kat situ. Lepas tu dia tangan lalat tu dia sentuh benda-benda kotor tu. Lepas tu dia pergi pula dekat makanan yang kita beli ataupun yang kita masak ke apa. Sebab itulah menjadi penyakit taun. Okey. Awak baca penyakit taun. Okey, punca dia macam mana? Pertamanya, makanan yang telah dicemari oleh kuman taun. Kuman taun ni dia dibawa oleh lalat lah. Biasanya lalat. Sebab lalat je yang selalu pergi tempat-tempat kotor ni. Dibawa oleh lalat. Boleh jadi juga lipas, haiwan-haiwan yang selalu pergi tempat-tempat kotor. Yang ketiga, melalui tandas yang kotor. Awak pergi tandas yang kotor kan, awak pegang-pegang tak basuh tangan, jadilah penyakit taun. Yang keempat, bekalan air yang tercemar. Contohnya air sungai yang berhampiran dengan kilang-kilang. Okey, macam mana tanda-tanda penyakit taun? Demam biasa, demam. Lepas tu awak cirit-birit, sakit perut, dan awak muntah-muntah. Kalau tak pergi hospital, tak pergi klinik, penyakit taun ini boleh membawa maut. Okey, itu sahaja beberapa jenis penyakit yang cikgu perkenalkan, iaitu apa tadi, kita ulang balik. Ada batuk, ada selsema, ada kudis ataupun kurap, ada demam denggi dan juga penyakit taun. Okey. Jadi kejap lagi cikgu akan berikan kuis dan awak perlu jawab. Okey, itu sahaja kelas pendidikan kesihatan kita pada hari ini. Cikgu harap awak dapat menonton video ini sepenuhnya, dan sekian, terima kasih.